Jaya di situ Corbin dan Forestieri. Peluang kali ini dan itu dia jauh. Gol! Kesilapan pada Yazan. Jadi apakah ada jaringan di sini? Bagaimana? Gol! Menarik yang dilakukan oleh Fernando Forestieri. Setelah hampir 3 musim bersama sebagai ketua jurulatih, Terengganu FC dan Nafuzizin berpisah jua di akhir musim 2022. Terpalit sedikit kontroversi berlaku antara Nafuzi dan bekas majikan beliau iaitu Terengganu FA berkaitan penawaran dan penerimaan kontrak baharu sehingga memaksa dua pihak ini berpisah haluan. Amat disayangkan apabila mereka terpaksa berpisah ketika momentum hasil kerja Nafuzi berada di kemuncaknya. Musim 2022, Nafuzi yang terkenal secara taktikal dengan terma Nafuzi Ball telah membawa Terengganu FC ke final Piala FA, ke separuh akhir Piala Malaysia dan menduduki tempat kedua Liga Super di belakang JDT, melayakkan mereka bermain di Piala AFC pada musim hadapan. Malah pemergian Nafuzi turut diikuti beberapa pemain kunci yang memacu kejayaan Terengganu FC pada musim 2022. Pape Diakite, Cece Kipre dan Petrus Shitembi tidak kekal bersama pasukan. Begitu juga dengan Kepah Sherman dan Manuel Ott. Ott mengikuti jejak langkah Nafuzi ke Kedah Darul Aman FC. Turut meninggalkan pasukan ialah ayam tambatan mereka pada musim lalu iaitu Faisal Halim yang berhijrah ke Selangor FC menyertai revolusi Tan Cheng Ho. Satu-satunya pemain import dan pemain kunci yang tinggal dan meneruskan perjuangan bersama Terengganu FC ialah defensive midfielder mereka iaitu Habib Harun. Setelah pemergian Nafuzi, Terengganu FC telah melantik Tomislav Steinbruckner sebagai ketua jurulatih mereka yang baharu. Menarik untuk disaksikan bagaimana bekas pengarah teknikal dari Croatia ini melatih dan membentuk taktikal Terengganu FC pada musim hadapan dengan beberapa pemain baharu yang telah ditandatangani oleh pasukan. Terengganu FC berjaya mendapatkan khidmat penyerang kebangsaan Thailand Adisak Kraison, Sonny Norde dari Melaka United, Sardor Kurmatov dari Uzbekistan dan dua pemain dari Croatia iaitu Damagoš Pusic dan juga Ivan Mahmud. Mereka juga dikuatkan dengan kembalinya Jordan Mintah serta pemain pertahanan yang khabarnya bakal dinaturalisasi Akzim Rekzovic. Steinbruckner juga telah membawa masuk beberapa pemain dari Terengganu FC 2 menyertai skuad utama dan pemain paling menonjol sudah pasti Safwan Mazlan. Pemain skuad negara bawah 23 ini boleh beraksi sebagai left wing back atau sebagai left wing forward. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana Terengganu FC bermain pada musim 2022 di bawah kendalian Nafuzizin. Terengganu FC di bawah kendalian Nafuzizin bermain dengan dua formasi sistem utama iaitu 4-3-3 dan 4-4-2. Pada awal musim, Nafuzi gemar bermain dengan 4-3-3. Jika bermain dengan 4-3-3, biasanya Nafuzi terpaksa mengorbankan salah seorang sama ada Cece Kipre atau Kepah Sherman dalam trio serangan beliau. Trio tengah biasa diisi gandingan Petrus Shitembi, Habib Harun dan juga Manuel Ott. Trio serangan dalam 4-3-3 ini dimainkan Nafuzi dengan kombinasi beberapa pemain yang tidak tetap, tetapi biasanya nama Faisal Halim jarang ketinggalan. Faisal boleh bermain sebagai right wing forward atau left wing forward. Dalam kempen Piala Malaysia, Nafuzi mula bermain 4-4-2. Berkemungkinan besar beliau ingin memainkan Kepah dan Cece secara serentak. Jika bermain 4-4-2, dua di tengah diisi oleh gandingan Habib Harun dan juga Manuel Ott. Faizal Halim ditolak menjadi winger bersama sama ada Faiz Nasir atau Nik Sharif Hasifi. Back four Terengganu FC biasanya diisi gandingan Alif Zakaria sebagai left back, Syarul Nizam dan Pape Diakite di centre back dan Azam Azmi sebagai right back. Hanya jika kecederaan melanda barulah gandingan ini bertukar. Paling menarik dalam back four Terengganu FC di bawah kendalian Nafuzi adalah peranan Azam Azmi dan Alif Zakaria yang bertindak selaku false fullback atau inverted fullback. False fullback atau inverted fullback tidak seperti klasik fullback yang beraksi di wide area dan sesekali melakukan overlap. False fullback atau inverted fullback banyak beroperasi di half space. Azam Azmi kerap beroperasi di half space sisi kanan. Beliau jarang naik melakukan overlap atau underlap. Sebaliknya membantu pasukan dengan progressive pass beliau yang baik itu mencari pemain serangan. Gerakan ini sangat berkesan buat Terengganu FC pada musim 2022 yang lalu. Berlainan dengan Alif Zakaria yang gemar naik melakukan overlap atau underlap, beliau kerap bertukar koridor dengan pemain left wing forward dalam janaan serangan Terengganu FC.
Dua set pemain fullback yang berlainan peranan ini memberikan kesan atau output serangan yang sangat berkesan kepada Terengganu FC pada musim lalu. Lihat klip ini di mana Azam Azmi beroperasi di halfspace sisi kanan secara taktikalnya untuk menarik pemain winger atau pemain wing forward pasukan lawan merapat kepadanya dan membuka ruang kepada pemain right wing forward pasukan Terengganu FC berhadapan situasi 1 lawan 1 dengan pemain left back pasukan lawan. Lihat di sini bagaimana Azam Azmi dan Faisal Halim saling bertukar koridor ketika Terengganu FC dalam fasa menyerang. Apabila Azam Azmi berada di wide area, Faisal Halim akan beraksi di halfspace dan apabila Azam Azmi masuk ke halfspace, Faisal Halim terus melebar ke wide area sisi kanan. Lihat di sini Alif Zakaria beroperasi di halfspace sisi kiri. Alif Zakaria lebih berani membuat larian-larian ke hadapan sama ada underlap atau overlap untuk membantu janaan serangan Terengganu FC. Dan lihat di sini bagaimana beliau dan Faiz Nasir bertukar koridor untuk membantu Terengganu FC membina serangan. Lihat di sini bagaimana keberadaan Azam Azmi di halfspace akan menarik pemain winger atau pemain wing forward pasukan lawan dan lihat bagaimana Terengganu FC memulakan serangan dengan 3 pemain di bawah kerana Alif Zakaria berada lebih di atas berbanding Syahrul Nizam, Pape Diakite dan juga Azam Azmi. Lihat bagaimana Terengganu FC memulakan fasa playing out from the back mereka dengan Alif Zakaria berada di halfspace sisi kiri jauh lebih di atas berbanding Azam Azmi, Pape Diakite dan juga Syahrul Nizam. Dan di sini sekali lagi pertukaran koridor terjadi di antara Alif Zakaria dengan Faiz Nasir. Nafuzi Ball adalah bentuk dan konsep positional play. Seperti kebanyakan pasukan yang mengaplikasikan positional play, Nafuzi cuba meletakkan sekurang-kurangnya 5 pemain di setiap koridor di attacking third dalam shape 2-3-5 dengan Azam dan Alif di halfspace, selari bersama Habib Harun. Ketika melaksanakan formasi sistem 4-4-2, Kepah dan Cece bergantian drop between the lines untuk terima bola, menjadikan serangan Terengganu FC lebih dinamik. Tiada lagi konsep ortodok penyerang number 10 dan number 9. Mereka berdua lebih mobile dengan rotation sesama mereka. Lihat contoh dalam klip ini di mana Cece Kipre dan Kepah Sherman bergantian drop between the lines untuk terima bola, membantu Terengganu FC membina serangan mereka dari bawah. Lihat di sini, apabila Kepah Sherman yang drop between the lines, Cece Kipre akan naik ke atas mula untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Kepah. Di sini Kepah Sherman menerima bola between the lines, menarik pemain lawan agar merapat kepada beliau sekaligus membuka ruang di sisi kanan dan di sisi kiri agar Terengganu FC dapat melancarkan serangan melalui sisi-sisi tersebut. Sekarang mari kita lihat bagaimana Terengganu FC bakal bermain pada musim hadapan dengan barisan pemain baharu yang mereka dapatkan. Belum dipastikan bagaimana Steinbruckner akan mengatur pasukan tetapi formasi kegemaran beliau adalah 4-2-3-1. Dan jika mengikut peraturan MFL, sudah pasti Adisak dan Habib akan bermain di Liga Super dan tidak akan bermain di Liga Simpanan kerana Adisak berasal dari Thailand dan Habib berasal dari Bahrain. Mungkin jika Habib mengalami kecederaan, tempat beliau selaku defensive midfielder boleh diisi Damagos Pusic dan kota pemain import Asia akan diisi oleh Sardor Kulmatov. Sekarang mari kita lihat kesebelasan terbaik yang boleh dimainkan Steinbruckner dengan barisan pemain yang beliau punya dan sistem terbaik yang boleh beliau aplikasikan bersama barisan pemain ini. Berlandaskan formasi kegemaran Steinbruckner dan kota pemain import di atas padang, formasi ini adalah pilihan terkuat yang boleh beliau turunkan. Syahrul Nizam dan Akzim Rekzovic di centre back, gandingan false full back yang terbukti berkesan musim lalu, Azam Azmi sebagai right back dan Alif Zakaria di left back. Dua pivot adalah Habib Harun dan Damagos Pusic. Ivan Mahmud bertindak selaku pemain number 10, Sonny Norde sebagai left wing forward dan Nick Sharif Hasifi sebagai right wing forward, manakala Adisak Kreson bertindak sebagai pemain number 9. Jika ingin memainkan Kulmatov bersama Syahrul Nizam, seorang pemain import harus dikorbankan di bahagian midfield atau di bahagian serangan. Ia sama ada Habib Harun atau Damagos Pusic, mungkin juga salah seorang daripada Adisak Kreson atau Ivan Mahmud.
Steinbrockner juga boleh bermain dalam formasi 4-3-3 sama seperti Nafuzi. Jika bermain begini, barisan tengah pasti diisi pemain tempatan. Terengganu FC kini melalui fasa peralihan daripada era Nafuzi menuju era Steinbrockner. Sama-sama kita nantikan hasilnya di saingan musim 2023 nanti.